Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lipat izinnya pada malam ini insya-Allah dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, sambungan yang telah lalu berhubung tentang yaitu adab-adab mandi. Adab-adab mandi. Mandi pun ada adab, ya. Bukan ada kiblat, ya. Mandi pun ada adab. Bukan tidur saja ada adab, mandi pun ada adab, ya. Baik. Apabila engkau junub, ni bagi orang junub lah. Mandi ni banyak, mandi junub, mandi wajib, ya. Mandi sunat. Apabila engkau junub atau berjunub ataupun mandi wajib, sama ada kerana bermimpi dengan amoy ke, tidur-tidur mimpi dengan amoy. Siang tadi pergi kedai shopping nampak amoy, malam mimpi-mimpi sampai ya. Ataupun berjimak dengan isteri yang sah. Bagi orang yang tak tepuk amal-amal lah. Tepuk amal-amal tak payah, ya. Atau bersama dengan isteri, maka bawalah 1 ampere air, 1 ampere, ya, ke kamar mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan meninggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang. Ya, itu sunat. Adab ni. Sebelum kita mandi, kita basuh bilik air, ya, kita basuh 2 tangan kita. 2 tangan itu kita basuh. Lepas kita basuh 2 tangan, kemudianlah kita cuci mana-mana yang ada. Mana-mana yang ada baginya yang menyebabkan apa? Mandi. Apa dia? Cuci. Kalau bagi laki-laki, cucilah dia zakarun, dengan bersih, ya. Pakai sabun lah. Sabun. Kalau dulu sabun apa? Sabun cak sabut. Sekarang ni macam-macam sabun, ya. Lak ada, sabun mandi ni macam-macam, ya. Nak pilih pun pening kepala, banyak sangat, ya. Tapi pakailah yang tidak berat sangat, yang biasa-biasa, ya. Jadi cuci dulu sebelum kita mengangkat hadas besar, ya, ataupun bermandi wajib. Cuci mana tempat hasapah kita. Hasapah itu bagi laki-laki. Perempuan al-farjun, itu berbeza. Lelaki iaitu hasapah, iaitu zakarun. Basuh dia bersih-bersih, ya tak? Lepas dia basuh santai, semua basuh 2 tangan dulu tadi. Sebab nak pegang zakarun tu kena basuh tangan dulu. Takut dah, ya, ada apa jangkitan-jangkitan. Kemudian beruduklah kamu. Disunatkan beruduk. Beruduk seperti biasa sampai kaki, ya. 2 muka, 2 tangan, rambut, kepala, ya, dan kaki. Barulah niat nawaitu khusla ujubun. Ya, saja aku mandi wajib. Niat dia, saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Maka mandilah. Dalam kita mandi tu jangan kita pegang benda tu. Kita suruh pegang awal, kan. Pegang awal, basuh dah, selesai semua. Benda-benda najis dah tak ada. Sebenarnya air mandi tak najis. Yang najis air mazi. Nak meluarkan mani itu nak pelicin tu, minta maaf ya, semua orang lama tak apa. Pelicin tu, kalau kita ni kalau bersama isteri tak ada pelicin, pedih woi. Dan main. Apa dia? Tu. Sebab tu isteri kita bila umur dah Aisyah,
Dia tak nak diajak tu, tak nak. Oh, sakit bang, oi. Dulu lain tu bang. Dulu muda-muda. Usik je, oh dah ada. Ya, usik je. Ya. Biola diusik je, pluk, oh ada dah. Sekarang bukan usik lagi, gigit pun tak mau keluar dah. Gigit pun tak mau keluar dah air mazi. Air mazi itu yang najis. Yang najis tu air mazi, ya, air wadi. Air wadi apa? Berbeza. Air wadi kalau kita buang air tak puas, itu namanya air wadi. Ada sebab. Pertama sebab mungkin kerana kencing manis. Kedua sebab mungkin kerja berat. Ketiga sebab kerana kita minum yang manis-manis. Tu namanya air wadi. Air wadi, ya, air wadi. Air wadi ni keluar. Dia jernih, putih, ya. Tu air wadi, air wadi. Sebab itu air wadi itu kalau kita tak basuh betul-betul, kita sembahyang keluar balik, maka kita sembahyang tak sah. Air wadi. Mani tak najis. Air mani tak najis. Tapi sebelum air mani keluar, tentulah dimulai dengan air mazi, pelicin namanya. Nah, tak maaflah. Minta maaf. Sebab pelicin ni memang ada lah bagi perempuan. Kan kita lelaki pun ada keluar juga. Ya tak? Bila bercantum kedua pelicin tu yang masuk gua sedap aja. Ya, keluar masuk tak sakit. Sebab ada air apa? Air mazi, pelicin tu. Tapi kalau dah umur 60, 40, itu tak ada lah. Kita pun ada keluar sikit je. Kalau isteri kita lagilah Aisyah dah putus haid, lagi sikit. Itu je. Apa caranya bang? Macam mana nak datangkan semangat ni licin dia? Macam mana? Pandai-pandai lah ikhtiarnya. Ni. Pandai-pandai lah. Ya tak? Bagaimana beri semangat. Bukan senang. Muda-muda umur 20, 30, 40 boleh lagi. Umur 50 boleh lagi. Umur 60 alah malas. Nah, tak percaya tanya. Jom sekali-sekala boleh lah. Nah, sekali-sekala boleh. Kalau ajak selalu tobat lahum ni. Nah, bang dah lah semalam dah. Subuh. Seminggu sekali cukup lah bang. Lelaki bukan kira selagi dia ada kuasa, tak lagi. Tak. Tu lelaki. Sebab lelaki. Tapi kita nak macam mana untuk mengusahakan. Tu tidak ada hal isteri kita tak. Seperti kebun tak. Kebun kalau kita nak pokok tu subuh, kita buat macam mana? Tak apa. Bubur baja dulu ya tak? Cangkul-cangkul bubur baja. Barulah subur pokok tu. Lepas tu disiram. Itu kebun. Isteri tu laksana kebun. Isteri tu macam mana? Nak bagi semangat dia. Ya tak? Beri kasih sayang. Ya tak? Ya? Beri kasih sayang. Bagaimana menyeronokkan dia. Ni. Kadang-kadang kita ni, tapi pandai-pandai lah. Abang-abang ni pandai-pandai lah semua. Datuk dah apa dah. Pengalaman banyak dah. Kalah saya kot berbandingkan. Tanya Bilal. Tahu semua dah. Ya tak? Itu sebabnya. Sebabnya lelaki bila naik umur 50 lebih, kalau tak terdaya oleh isteri, kadang-kadang kalau tak kuat ekonomi yang betul-betul, dia boleh cari campah, tambah lagi satu. Sebab itu laki-laki boleh lebih daripada seorang. Sebab apa? Tenaga lain dengan perempuan. Perempuan ni tak mahu dah. Ya, bila Aisyah ni sudah tak mendatangkan pelicin dia, dia malas lah, pedih. Dia pedih tu maklumlah. Ya, kayu balak nak masuk. Macam mana? Ya, tu contoh. Rasa tak apa. Sebab ya, bukan mencarut benda betul ya.
Ya, pengalaman betul. Baik. Jadi kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk engkau buat untuk sembahyang beserta segala yang doa-doanya. Habis wuduk bacalah juga apa dia? Seperti doa je lah wuduk tu. Tapi kalau kita kat bilik air tu janganlah berdoa. Ni kat bilik air ada tandas. Lepas tu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Makruh, tak boleh. Ya, boleh. Tak boleh. Makruh hukumnya. Ya, ayat-ayat Allah kita sebut di dalam bilik air. Tapi kalau bilik air itu tak ada tandas, tak apa. Bilik air, ya. Tuan ada bilik air berapa? 2. Semua ada tandas kan? Kalau duduk apartment semua ada tandas sekali dengan bilik air. Duduk flat, duduk kodo, dia tak ada asing-asing. Kalau kita beli rumah banglo CBD, itu ada bilik khas untuk mandi, dia tak campur dengan tandas. Tu baik. Dia ada bilik asing-asing. Tapi kalau flat, kalau kondo, apartment, dia sekali. Mana nak buat asing-asing? Ya. Satu bilik pun dah kira berapa dah. Dah berapa kaki. Sekarang ni kalau kita tengok kondo ni makin mahal harganya bilik air. Kalau badan macam kita boleh lepas lagi. Kalau badan besar sikit, kanan kiri dinding. Tu. Harga insya-Allah tak ada yang murah. Semuanya harga atas bukit, mahal. Tapi begitulah keadaan. Dalam keadaan ekonomi sekarang. Ya. Kalau rumah dulu okey, tuan-tuan rumah tahun 70-an je, 80-an. Besar semua lagi. Ya. Bilik air pun besar, betul tak? Boleh lah kan. Lepaslah badan kita, 2 orang boleh masuk je tak? Tapi kalau sekarang ni, Allah, nak mandi berdua macam mana dengan isteri? Tak. Kalau dulu boleh mandi berdua tu kan, betul. Dia bawa isteri dia mandi, ganti gosok badan. Ayang, ni gosok belakang yang. Tolong. Ya tak? Sebab bilik besar, bilik air. Sekarang bilik air, Allah Rabbi, macam payah je nak mandi pun. 2 kecil. Betul tak? Ada satu apartment tu kat Sentul tu. Bukan apartment, kondo. Ya. Harganya 560,000. Tapi 820 persegi. 820 persegi kaki. Besar mana? Cuba 800. Besar ke? Kalau surau ni bukan 800 ni beribu-ribu. Ya. Betul tuan-tuan. Saya beli tahun 91. Ya. Dapat kunci tahun 93. Itu 1000 kaki. 1000 kaki. Sekarang 800 lebih. 830 kaki. 880 kaki. Tapi harganya Allah Rabbi. Ni. Itu kalau apartment ataupun kondo. Mana ada yang besar? Ada yang besar, tapi harganya juta. Ada Jalan Hartemas. Jalan Hartemas dekat Masjid Wilayah tu. Ada 9 bilik. Saya pernah pergi. 9 bilik. Bayangkan. Atas lagi boleh, atas sekali boleh tanam pokok-pokok. Tapi harganya berapa? Bukan lagi sejuta, harganya 4 juta. Kalau juta Indonesia selamat, juta Malaysia. Memang biliknya bolehlah tahan. Besar. Ada 9 bilik. Ni. Tapi 4 juta masa tu. Bayangkan. Sekarang mana dapat?
Sekarang mungkin mahal lagi. Tu. Ya. Belum lagi maintenance. Maintenance-nya saya sendiri pun maintenance RM224.60 tiap-tiap bulan kena bayar. Belum cukai pintu. Cukai pintu berapa? Cukai pintu 6 bulan 191. 6 bulan kali 2. Allah. Semua cukai. Cuba bayangkan. Rosak pintu kita, bagi tahu yang bagi cukai, yang kita hantar cukai. Tolong betulkan pintu saya rosak, saya bayar cukai. Tobat tak dilayan. Tobat dilayan. Baiki sendirilah tu dia. Baiki sendirilah. Yang awak ambil cukai, tu memanglah duduk kat bandar. Ya, tak mau cukai beli duduk kat kampung. Beli tanah di kampung kan. Setengah ekar pun cukup dah bersoalam dah rumah. Jangan banyak setengah ekar. Ya tak? Sekar tu besar dah. Setengah ekar pun cukup. 3 suku ekar pun cukup. Kalau di kampung betul tak? Berapa kali, berapa ribu persegi tu. Tapi bila duduk di kota raya, di bandar, biasalah. Ya. Kalau tak duduk kampung. Apabila engkau sudah selesai dari berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat menghilangkan hadas junub ataupun hadas besar. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu dan ke kanan dan ke kiri, diikuti dengan kiri, dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu, dan selat-selilah rambut-rambutmu di kepalamu dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat dari badanmu dan tempat tumbuh rambut. Itu sebabnya kita mandi kalau usia macam kita, minta maaf lah, kena cari yang tak luka lah. Apa dia? Berus gigi, batang berus gigi tu kita mandi kan pakai hose tu kan, bukan shower tu kan. Kita ambil batang berus gigi tu, kita tarik, kita punya zakar tu supaya elok, supaya rata. Kalau tak tarik, tak ditarik, sebab usia macam kita, tak tahulah tuan, usia macam kita ni, dia dah tak jegang dah. Bila tak jegang, dia punya kulit dah kendur, melipat dah, tertutup kepala kita. Itulah. Kepala sana lah, kepala atas tak lah. Minta maaf lah. Ni. Bukannya ni betul. Sebab tu ambil batang, batang berus gigi tu tarik. Sampai. Sampai air tu. Kalau tidak tak sampai, itu bagi laki-laki mudah sikit. Bagi perempuan isteri kita ba'da duhul yang telah dipakai oleh suami. Tidak macam anak dara. Anak dara setakat sampaikan aja. Kalau perempuan yang sudah diduhul oleh suami, ba'da duhul kena ambil hos. Tahu hos? Hos tu. Duduk bertengkong, sampaikan. Sebab dia punya celah-celah tu dah luas. Anak dara dia celah tak terbuka lagi. Dia setakat itu je. Tapi kalau sudah ba'da duhul, sudah bersama suami, suami kena ajar isteri macam mana mandi. Tak apalah. Kau duduk, kau duduk tenggong, abang nak basuh tu. Boleh tak? Ni cakap apa ni ustaz ni? Itu tanggungjawab kita. Kalau dia mandi tak sah, kita menanggung dosa. Dia mandi tak sah, sembahyang mandi junubnya tak sah, kita menanggung dosa sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bukan senang jadi suami ni. Susah. Sebab itu kalau anak kita nak kahwin, kena ajar. Tak? Bagi tahu anak kita.
Anak lelaki kan, anak perempuan. Kamu lelaki, kamu ajar isteri kamu. Lepas dia macam mandi. Macam mana kau mandikan dia? Dia mandi macam mana? Ini tanggungjawab. Ni. Kalau tidak, kita menanggung. Dia beramal, tak sah mandi junubnya. Selama itulah kita menanggung dosa. Kita menanggung dosa, bukan dia menanggung dosa. Suami menanggung dosa. Kenapa pula? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki pemimpin bagi perempuan. Bukan senang kahwin ni. Ramai hari ni main kahwin. Oh, kahwin. Dekat nak puasa pula kahwin. Allah, sakit kepala. Nafsu bapa dengan nafsu anak tak sama, tuan. Kita dulu umur 20-an, ya Allah, menggelitik tengok perempuan. Betul tak? Tambah isteri kita dah nikah, Allah, menggelitik sangat. Nak aja. Tengok. Anak kita begitu juga. Ya, kita kena berfikir, oh, nak dekat puasa ni, tak payahlah. Lepas raya je kahwin. Takut anak kita kena kifarah. Kifarah melakukan persetubuhan di dalam bulan Ramadan. Bukan, oh, ni ada. Ustaz, tak, apa hukumnya Ustaz? Saya ni, Allah, geletik sangat bini yang ngacau tu. Oh, bulan Ramadan. Baru Ramadan yang kedua dah tak tahan dah. Maka boleh tak Ustaz, saya berbuka puasa dulu. Oh, pandai dia. Lepas tu bersama isteri. Masalahnya yang kena kifarah sebab bulan Ramadan, bukan sebab kita berbuka puasa. Oh, tu yang tak faham banyak. Boleh dia cakap macam tu? Ustaz, saya dah berbuka puasa, lepas tu saya bersama dengan isteri saya dalam bulan Ramadan. Boleh tak Ustaz? Kau buat boleh lah kau. Kau nak buat? Boleh. Tapi hukumnya kena kifarah. Kifarah itu kamu kena ganti puasa sebulan itu ganti dengan 2 bulan berturut-turut. Bila terbatal, ulang balik. Terbatal, ulang balik. Sampailah kita letih, tak sanggup membayar kifarah, maka carilah duit, cari memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu setelah kita usaha. Itu hari ini, dia tengok, tak? Mak bapak sibuk nak kahwinkan anak dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi anak tu nak suka macam kita. Kita tepuk amal-amal je. Tengok kau tengok aku tengok kau. Apa kau tak? Dah lah kata. Dah lepas dah hal kita. Anak tengah ngeletik tu tau. Ngeletik tu ngeletik. Kalau tahu apa ngeletik. Itik jantan, itik betina. Ngeletik tu tau. Dia tak kira. Dia tak ingat dalam Ramadan. Boleh dia melakukan bersama dengan isteri dalam bulan Ramadan. Hukumnya kifarah. Walaupun berbuka puasa, itu berbuka siapa suruh? Yang kifarahnya itu sebab Ramadan. Itu sebabnya. Tu. Ya. Maka kena kifarah. Dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Dan ke tempat tumbuh rambut itu. Sampaikan. Ya. Kalau tidak, tak sah. Baik yang tipis mahupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluan. Susah tu. Pakai hose lah. Sentuh tak boleh dah. Kamu tengah mandi wajib. Boleh pegang tu. Basuh. Tak boleh. Tak boleh. Terbatal. Kena buat lagi. Mandi wajib tu. Ya. Ni kadang orang tak faham. Dia mandi dipegang peluka. Kemaluan dipegang mandi. Batal. Ulang balik. Tak terima. Ini ada yang tak faham. Dia tanya Ustaz, macam mana saya mandi? Saya pegang kemaluan saya Ustaz dengan saya mandi wajib. Boleh kan? Astagfirullahaladzim. Aku tak jawab, kau dah kata boleh. Belum Ustaz jawab, kau dah kata boleh. Tu payah tu. Tak boleh. Sampailah kita selesai semua. Ya.
barulah diterima mandi junub kita. Ya, khawatir. Ya, ini berlaku ni. Kadang-kadang benda ni kita tak jaga. Baik. Jangan tersentuh kemaluan setelah berwuduk tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengan kemaluan itu, ya, laungi wudukmu itu sekali lagi. Ulangi wuduk. Batal tadi. Tak terima. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini, pertama, niat. Ada niat dalam mandi itu, mandi wajib. Niat ni banyak. Mandi wajib, yang sunat-sunat apa? Mandi hari Jumaat, nak solat Jumaat. Mandi taubat, mandi menyesal diri, untuk membuat sembahyang taubat. Mandi dulu, mandi taubat. Mandi sunat fajar. Sebelum subuh kita mandi, niatkan sunat fajar, dapat pahala. Kalau niat mandi saja tak dapat pahala. Ya, nak dapat pahala disabitkan. Sebab aku mandi ini kerana mandi nak bertemu dengan sunat fajar. Iaitu mandi fajar sodik. Mandi apa lagi? Mandi kerana membersihkan diri. Ni sebagai najis. Banyaklah mandi-mandi sunat yang boleh kita buat. Ya, tu mandi. Tu sunat. Ya. Mandi sunat jenazah. Tu sunat lah tu. Tapi hendaklah diikut cara dia. Pertama, mandikan dulu. Selesai dimandi sebersih, semua segala najis-najis dikorek semua, selesai, barulah diwudukkan. Jenazah tu wudukkan. Bukan wuduk dulu, mandi dulu. Sebelum tu dudukkan mayat tu, dudukkan. Kemudian diurut perutnya. Bilal biasa urut perutnya supaya najis-najis yang ada saki-baki itu terkeluar. Korek. Ya. Kenapa disuruh kita seeloknya pakai kain putih? Supaya tahu ada najis, tak ada najis. Ya tak? Jangan kasar-kasar, pelan-pelan. Ya tak? Pelan-pelan. Tengok, lepas tu cuping telinganya, mana-manalah. Sebelah segala rongga-rongga dia, hidung ni, bersihkan. Itu cara sebelum kita niatkan mandi. Dah kita niatkan mandi semua, kita naklah wudukkan dia dulu. Wuduk selesai. Dah wuduk, barulah niatkan mandi. Itu mandi junub baginya. Manalah tahu kan? Malam tadi sebelum meninggal, malam tadi dia bersama dulu. Esok meninggal. Manalah tahu tak? Isteri nak bagi tahu malu. Mana isteri bagi tahu? Tapi malam tadi saya setubuh, mam. Tobat lahum nak bagi tahu. Ada di sini bagi tahu? Alah, tak ada. Sebab itu kita kena faham lah. Kita yang memandikan tu niatkan dia. Dah kita udukkan dia, mandi semua dah, udukkan dia, lepas mandikan junub dia, mandikan dia. Ya. Supaya dia bersih. Mayat itu jadi jenazah bersih. Sebab ada kita nak tanya isteri dia, arwah malam tadi kau setubuh tak? Astagfirullahalazim. Mam, marah je. Mam, malu je mam ni tanya pula. Kita tak boleh nak tanya. Isteri pun takkan nak bagi tahu kita. Tak? Walaupun dia buat, dia diam-diam ajalah. Tapi kita sebagai orang yang mandikan. Sebab itu orang beriman beruntung. Ini diceritakan dalam kitab hadis 40, Matan Arba'in. Rupanya orang meninggal itu bila dia beriman, dia beramal, Allah suruh bawa rohnya menghadap padanya. Kita dah mati kan? Dah, roh kita tu dah keluar daripada badan. Kita dah mati dah. Bila kita dah mati, malaikat menyambut roh kita tu dibawa hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan tak tahu dia dah meninggal, dah tahu dah. Itu arahan dia, tapi sebagai memuliakan orang beriman dan beramal. Tu. Sebab itu ketika mayat belum dimandikan,
rohnya tak ada. Yang kita sibuk nak baca Yasin untuk dia. Dia tak ada rohnya tak ada. Dia tak dengar apa pun, rohnya diangkat oleh malaikat kalau dia orang beriman. Yang kita bacakan Yasin, kita tahlil, tak payah. Tak payah. Ya. Ustaz ni apa ni, tak payah pula. Tunggu dia mandi. Bila sudah dimandikan, baru dia bersih daripada hadas. Dia bersih, dipakaikan semua, ataupun kalau kita nak mandi, waktu misalnya, kalau petang dia meninggal pukul 6 petang, pakat-pakatlah anaknya. Jangan tunggu orang memandikan datang lambat esok. Orang memandikan takkan petang tu imam bila nak datang mandikan, tak payah. Anaklah itu yang berhak untuk memandikan dulu. Anak tu dia mandikan, bersih-bersih dah. Ya, dah dimandikan, letak suatu tengah sana yang tinggi. Bila dah bersih, maka Allah datangkan rohnya lagi untuk mendengar apa yang dikirim oleh ahli keluarga dia. Baru dah dapat pahala. Kalau dia tak bersih, pahala tak dapat. Sebab dia belum bersih, belum lagi dimandikan. Ini saya terbaca dalam hadis. Ya, tidak perlu kita nak sibuk-sibuk sangat. Ya, ini kadang-kadang tak mandi lagi, tak apa lagi, yang kita bacakan Yasin untuk dia. Kita dapat pahala baca Yasin, bukan tak dapat pahala. Tapi kesian si mati tu, dia dengar je, aku tak dapat bagian. Sian tak? Satu lagi, rohnya kalau dia beriman, rohnya diangkat oleh Allah. Belum ada kat sisi badan dia, sebab dia belum dimandikan. Setelah dimandikan, barulah dibawa oleh malaikat, rohnya dia dekat dengan tubuh badannya. Baru tengoklah, dia tengok kita baca Yasin, dia tengok anak-anaknya, semua dia tengok. Yang kita tak tengok dia lah. Kalau kita tengok dia, kita lari. Ya. Jangan jauh lah kita dengan baca Yasin. Tiba-tiba, terima kasih nak, ke sebelah kita. Siapa ni? Terima kasih nak. Cabut kita. Tak nampak, tapi suara ada. Saya rasa tobat. Malam tu juga ke bumi. Betul. Sebab apa anak-anak tak memandikan? Sebab anak sibuk. Kenapa? Takut. Bila dah mati, sebelum mati, dia boleh sembang dengan bapa, dengan mak. Betul tak? Tapi bila bapa tu meninggal, taubat, dia nak duduk dekat mayat tu. Tak ada. Takut. Apa nak takut bapa kita? Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Saya pernah, saya ajak ni anak yang sulung, cikgu tu, cikgu, mainlah mandikan bapa. Ustaz buatlah, silakan ustaz. Ustaz bila lah. Astagfirullahaladzim. Apa lah jenis? Cikgu tu. Banyak kali saya mandikan, anak-anak tak mau. Sebab apa? Dia takut. Habis dulu masih hidup, kau bawa naik kereta sana, bawa kereta sini, tak takut pula. Bila dah meninggal, kau takut pula. Allah. Patutnya dah meninggal, tak perlu takut. Dia tak marah kamu lagi. Ni banyak orang takut dengan benda dah mati. Takut. Ya, jiran dekat rumah saya di Senawang. Ya, satu lorong saya itu. Depan rumah saya itu ada orang Indonesia sewa. Di rumah saya sebelah tu, sebelah lagi, berdepan dengan rumah saya lah, orang Indonesia sewa situ, adalah dalam 4 orang. Bila salah seorang meninggal dunia, jadi pihak Kelang hantar balik ke Indonesia. Ya, telah dimandikan, dikapankan di hospital semua, hantar balik ke Indonesia. Syarikat bayar, sebab dia kerja dengan syarikat. Sahabat yang duduk sekali semua pindah. Aku kata kau tadi yang bertahun-tahun tidur bersama, duduk, bila dah meninggal dia pindah. Saya kata kenapa pindah? Takut orang dah mati. Astagfirullahalazim. Bukan senang-senang, dia takut. Takut kepada orang dah mati. Apa masih hidup dia tak takut. Inilah manusia. Ya.
Dah mati takut pula. Dia. Sebab jadi rumah tu tak ada orang sewa. Orang nak sewa pun takut sebab ada orang meninggal situ. Habis teruk betul lah aku kata. Jadi iklankan siapa nak sewa. Kecuali orang yang tak tahu je. Sampai jiran sebelah pun takut tutup pintu awal-awal. Tak berani. Aku kata. Kalaulah dia ada, dia kata macam mana? Rohnya dah dibawa Indonesia, dia jasadnya dah dikebumikan di sana. Sebab dia kerja dengan perkilangan. Pihak kilang hantar. Ya, dia nak ambil pekerja tu sebab ada jaminan. Bila ada jaminan, mestilah bagi apa? Tanggungjawab dia. Bila meninggal, orang luar negara kena hantar ke negara dia. Ini tanggungjawab lah. Baik. Yang ketiga, meratakan air. Tadi menghilangkan bau, najis. Ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan si mati. Dan perkara-perkara yang wajib di dalam wuduk ialah: pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka sekali. Ketiga, membasuh kedua tangan, ya, hingga ke jari-jarinya, siku. Keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Kelima, membasuh kedua kakinya dan diselat-selatkan kaki itu. Dan keenam, dengan tertib. Ini cara mengudukkan si mati. Orang mati dah diuduk, dia tak batal. Yang batal kita. Orang bertanya, Ustaz, orang mati tu tiba-tiba perempuan cium dia, batal tak? Yang batal orang yang cium lah. Sebab dia yang hidup. Yang mati tu tak kena dia bangun ambil uduk, kita yang lari. Aku batal loh, dia kata dia. Ni. Masa kita hidup, sang isteri ni nak cium susah. Betul lah bang? Betul tak bang? Dah usia-usia kita kan. Kita balik, dia ada cium? Tak ada. Bila dah mati, baru nak cium, menetes air mata. Janganlah gitu. Cakap isteri, oh nak cium sekarang ni. Tengah elok-elok ni cium. Sini ke mana nak cium, suka hati. Bila dah kita mati, sibuk dia nak cium. Betul? Anak-anak pun begitu. Kalau nak cium sekarang lah, ayah tengah segak ni. Cium. Mana kau nak cium? Cium lah, ayah tengah segak ni. Cakap dengan anak. Nanti kalau ayah mati baru kau nak cium. Tak guna. Ayah tak lawan pun. Kau cium bangkai buat apa? Sekarang nak cium. Ni nak tengok sini. Tak boleh bah. Sebab kasar. Abah tak cukur janggut. Pilih yang tak kasar. Hidung tak ada. Tak ada janggut, tak ada bulu rumah kat hidung tu. Betul. Kita nak belai mak bapak, santuni mak bapak semasa hidup. Dah mati buat apa? Ya tak? Tu betul berlaku. Mati ni mudah. Adik saya baru meninggal. 3 bulan lepas. 3 minggu lepas. Jatuh pingsan, bawa hospital. Bawa ke Ipoh, operation. Kata doktor ada darah beku. Operation, habis operation, balik turun Intan balik rumah. Innalillah. Cuba bayangkan. Nama dah sampai masa tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup berarti mati. Jadi kita ingatlah sebelum mati. Ya, ingat-ingat. Banyak minta pada Allah Ta'ala. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Dan kelebihannya sangat banyak. Dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi. Rugi. Ni. Sunat. Udukkan, sunat, basuh, sunat, semua sunat. Ya. Bahkan boleh membahayakan yang wajib, kerana perkara-perkara yang sunat itu menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Macam kita sembahyang lah. Kita sembahyang. Dia sembahyang, habis sembahyang isyak, ba'diyah. Ya tak? Boleh. Kita lepas sembahyang isyak, kita boleh ba'diyah 4 rakaat. Boleh? 4 rakaat 1 salam. Boleh ke Ustaz? 4 rakaat 1 salam. Ada aja.
Ya, usolli sunatan ba'diyah arba'atin. Ba'diyatan lillahi ta'ala. 4 rakaat, 1 salam. Siapa yang melakukan tiap-tiap solat ba'da isya 4 rakaat 1 salam, seolah-olah dia mengerjakan pada malam itu dapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, dia ada hadisnya. Dalam kitab bimbingan Islam, bimbingan agama. Saya terbaca hadis tu. 4 rakaat. Usolli sunatal isya arba'a rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. 1 salam. Nanti sudah saya beritahu dulu kan. Ada dah beritahu kan. Hanya tak buat. Ya, kalau zuhur dikehendaki 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, itu zuhur. Tak. Kalau sebelum asar 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat juga. Tapi ba'da isya 4 rakaat 1 salam. Ya. Sama dengan Lailatul Qadar, sama dengan kita. Jadi kita belum Ramadan ni kita dah ready lah dapat. Tiap-tiap malam kita dapat malam Lailatul Qadar. Hadis yang membolehkan. Ya. Nanti. Baik. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk bab adab bertayamum. Ya, adab bertayamum insya-Allah. A'udzubillahi